Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setelah mana lama kita berhenti disebabkan oleh PKP, maka pada malam ini kita sambung kembali pengajian fiqh solat jamaah kita menggunakan kitab pedoman imam dan makmum. Kali terakhir dalam catatan saya kita bertemu ialah pada 9 hari bulan 3, betul tak? Betul lah. 9 hari bulan 3 2020 adalah halaman 46 ya. Kita masih lagi membicarakan tentang persoalan tentang istikhlaf. Istikhlaf maknanya mengganti imam. Mengganti imam ataupun imam melantik seseorang menggantikan dia, itu sebagai istikhlaf kan. Jadi oleh kerana dah lama dah kita berhenti, kita imbas sedikitlah kan, takut terlupa kan. Jadi ataupun ada yang tak pernah ikut pengajian kita. Jadi keadaan istikhlaf ini ialah keadaan di mana apabila berlaku sesuatu kepada imam yang imam tak dapat nak meneruskan solat dia, sama ada disebabkan dia batal solatnya, batal sembahyang ke, ataupun keuzuran yang dia tak boleh nak meneruskan lagi solat, maka dia boleh menggantikan, melantik seorang di kalangan makmum untuk menggantikannya. Maka cara untuk melantik itu dua cara, satu dengan isyarat, satu dengan lisan. Dua-dua boleh kan. Dengan isyarat, kalau tak mau cakap, boleh saja dia pegang, kalau dia batal sembahyang lah, kalau dia batal sembahyang, dia tarik makmum yang di belakangnya tu ke hadapan, tarik isyarat je lah kan. Jadi makmum itu faham dan memberikan kerjasama, tampil ke hadapan menggantikan dia. So makmum itu akan menggantikan dia di mana tempat dia berhenti. Kalau dia berhenti pada rakaat kedua lah sambung kan. Jadi itu kalau dengan cara isyarat. Kalau tak nak mudah lagi, senang cerita, dalam mazhab Syafi'i boleh saja dengan lisan, dengan secara menyebutkan, bagi tahu terus terang. Itu kalau kes dia imam batas sembahyang lah kan. Maknanya dia batas sembahyang, dia boleh sembang dah kan, dia boleh cakap dah kan. Cuma makmum tu lah tak boleh cakap kan. Makmum yang ganti tu tak boleh cakap lah, tak boleh tahu lah kan. Jadi dia bagi tahu saja, tolong gantikan saya sebab saya dah batal sembahyang kan. Jadi makmum itu faham, lalu makmum itu melangkah ke hadapan dan mengganti dia, sambung di mana tempat dia berhenti tadi kan. Maka itu dikira, itu yang dikatakan sebagai istikhlaf, mengganti imam. Tapi kita dah baca banyak dah istikhlaf ni, kalau dah ulang-ulang lagi kita habis tajuk ni ya kan. Jadi kita sambung masalah tentang istikhlaf malam ni. Masalah yang seterusnya yang kita akan baca tentang istikhlaf itu, iaitulah masalah makmum disunatkan sujud sahwi jika terjadi kelupaan kepadanya semasa imam pertama berlaku hadas dan sebelum dilantik imam pengganti. Sebelum dilantik imam pengganti, saya baca dulu, lepas itu apabila terjadi kelupaan kepada seorang makmum yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi jika seseorang itu menjadi imam atau solat sendirian
walhal ketika itu imam pertama telah berlaku hadas dan imam pengganti belum dilantik, maka disunatkan kepada makmum tersebut untuk sujud sahwi di akhir solatnya, iaitu setelah imam pengganti selesai memberi salam. Ini kerana kelupaannya tadi tidak ditanggung oleh mana-mana imam, sama ada imam pertama ataupun imam pengganti. Baik. Ini bagi untuk makmum saja. Jadi kes sujud sahwi ni kita kena tahu. Sujud sahwi kalau kita berhubung dengan imam, kalau kita jadi makmum kepada imam, kemudian berlaku kepada kita sesuatu yang kalau kita sembahyang seorang diri, kita kena sujud sahwi. Kena ni maknanya sunat. Bila saya sebut kena faham sunat, sebab sujud sahwi tu hukum dia sunat, kan? Jadi kena pun maksud dia sunat juga. Di antara sebab-sebab yang kita kena sujud sahwi yang famousnya ialah tinggal sunat abad lah, kan? Yang biasa kita tahu itulah tinggal sunat abad, tapi banyak lagi lah. Di antaranya ialah apabila kita melakukan sesuatu perkara yang batal kalau dengan sengaja, tidak batal kalau tidak sengaja, itu pun sujud sahwi juga. Apa dia? Contohnya kita tambah rakaat, maka disunatkan kita sujud sahwi. Pasal apa? Pasal perkara itu kalau kita buat sengaja batal, tapi oleh kerana kita tak sengaja tak batal, tapi disunatkan kita sujud sahwi. Tak apa. Di antaranya meninggalkan sunat ab'ad sebagai contoh, meninggalkan sunat ab'ad. Baik. Katakanlah makmum, jadi makmum bila dia meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad, kita ambil contoh sunat ab'ad, semasa dia menjadi makmum kepada seorang imam, kalau pun dia tinggal, contohnya dia tak baca tasyahud awal, jadi masa dia ikut imam tadi, imam duduk tasyahud awal, dia duduk, imam baca, dia tak baca, dia duduk khayal. Contoh, dia duduk saja, dia tak baca pun. Kemudian imam bangun Allahu Akbar, baru dia bangun, Allah terlupa nak baca, duduk khayal tadi, kan? Terlupa nak baca tasyahud awal, kan? Jadi dia tinggal tasyahud awal tu. So bila dia tinggal tasyahud awal tu, dia tinggal sunat ab'ad tu, maka adakah dia dituntut sujud sahwi? Dia tidak dituntut sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia mengikut imam. Itu kena faham lah. Bila kita makmum ni buat satu perkara yang kalau kita sembahyang seorang kena sujud sahwi, tapi bila oleh kerana kita makmum, kita tak dituntut sujud sahwi. Kelupaan kita itu telah pun ditanggung oleh imam. Imam tanggung. Tapi kalau imam melakukan suatu perkara yang dituntut tu sunat, dituntut sujud sahwi, kemudian imam tidak melakukannya, sujud sahwi, makmum disunatkan sujud sahwi. Sunat kita sujud sahwi. Contohnya kita sembahyang subuh, imam tak baca qunut, dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam tak baca qunut, maka disunatkan kita sujud sahwi, kan? Disunatkan kepada imam tu sujud sahwi, kan? Tiba-tiba imam tak sujud sahwi, dia bagi salam, dia berhenti terus, maka makmum sebelum bagi salam tu sunat juga sujud sahwi. Kelupaan oleh imam, kalau imam tak buat, makmum sunat juga sujud sahwi. Kalau imam buat sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Bukan sunat lagi lah, wajib. Tapi kalau kelupaan oleh makmum tak perlu sujud sahwi kerana imam dah pun tanggung. Contoh, kita tak baca tahiyat awal, imam dah baca. So imam baca tu dah cukup dah cover dah untuk kita, kan? Kita tak baca tahiyat awal, imam baca tu dah cover untuk kita. Tapi yang masalah yang sedang kita bincangkan ni ialah waktu makmum tadi waktu makmum meninggalkan perkara itu, perkara yang dituntut sujud sahwi tadi, dia telah terputus hubungan dengan imam. Kerana apa? Kerana imam waktu tu batal semayang. Contoh,
kan, batal sembahyang, lepas tu belum lagi dilantik pengganti, contohnya ketika itu imam sedang duduk tahiyat awal, sebagai contohnya duduk tahiyat awal kan, kemudian makmum tak baca tahiyat awal sebagai contohnya kan, makmum tak baca tahiyat awal kan. Kalau kita imam pun dia baca saja, dia batal sembahyang, kemudian dia suruh salah seorang untuk mengganti. Ketika mana dia batal itu, waktu itulah makmum contohnya barulah duduk baca tahiyat, bagi contoh kan. Jadi makmum telah meninggalkan tahiyat awal itu ketika mana imam itu telah batal, maknanya tak ada hubungan dah waktu itu. Selepas itu barulah imam tadi melantik seorang pengganti. So nak lantik pengganti itu kadang-kadang ialah bila daripada dia batal sembahyang tu, kemudian dia bangun, bagi tahu orang tak tahu lagi tadi dia tak batal sembahyang, so dia bangun, dia bagi tahu kan. So bila dia bangun, dia bagi tahu, kata dia batal sembahyang, maka dia minta seseorang datang ganti. Kebetulan pada masa dia bangun itu, mana dia tak jadi imam lagi lah, sebab dia dah batal dah. Lalu si makmum tadi ni, ada seorang makmum tadi ni, dia belum baca lagi tahiyat awal dia. So dia belum baca tahiyat awal, ataupun dia belum baca lagi salawat. Pada tahiyat awal tu sunat Jemaah juga kan. Lalu imam pengganti pun takbir bangun, Allahu Akbar ganti, dia pun bangun begitu saja tanpa membaca. Walhal ketika itu dia telah pun terputus hubungan dengan imam yang pertama. Imam pertama dah pun batal. Nampak tak? Imam pertama dah batal. Jadi maknanya imam pertama dah batal, nak tanggung tahiyat dia pun tak boleh. Boleh nampak tak? So bila nak tanggung tahiyat dia pun tak boleh. Oleh kerana tu, selepas tu imam pengganti ambil alih kan. Imam pengganti ambil alih, kemudian sambung, dan di hujung sembahyang dia nanti, makmum tadi disunatkan juga dia sujud sahwi. Pasal apa? Pasal masa dia meninggalkan sunat ab'ad tadi dalam keadaan imam pertama pun tak sempat nak baca, tak sempat nak tanggung untuk bagi pihak dia. Okey, itu contohlah kan. Maknanya kelupaan yang berlaku kepada dia ketika itu, maknanya dia telah terputus hubungan, imam itu telah pun batal sembahyang tu. Maka tak boleh nak tanggung bagi pihak dia. Oleh kerana itu, maka kalau ikut asalnya dia lupa tu, dia tak boleh sujud sahwi sebab apa? Imam dah tanggung untuk dia. Tapi ini oleh kerana waktu dia lupa itu, imam dah pun batal sembahyang kan. Waktu dia lupa tu. Oleh kerana itu, dia juga disunatkan di hujung solat dia sujud sahwi juga kan, walaupun telah ada imam yang ganti selepas itu ya. Itu masalah pertama. Okey. Yang kedua, makmum yang solat zuhur menggantikan imam yang solat subuh. Makmum solat zuhur, ni makmum yang menggantikan. Okey, seorang makmum yang solat zuhur di belakang imam yang solat subuh. Macam mana makmum solat zuhur, imam sembahyang subuh? Kan? Jadi tak dapat tidak salah seorang daripada mereka qada. Tak dapat tidak, sama ada imam qada ataupun makmum qada. Kan? Seorang sembahyang tunai, seorang sembahyang qada. Kalau dua-dua tunai tak mungkin lah kan, tak mungkin lah, mana boleh kan. Ataupun dua-dua qada. Dua-dua qada mungkin kan, dua-dua qada kan. Kalau dua-dua tunai tak mungkin.
Jadi seorang makmum yang solat zuhur di belakang imam yang solat subuh boleh dilantik menggantikan imam jika imam tersebut berlaku hadas. Oleh itu, apabila imam yang berlaku hadas menariknya ke hadapan menjadi imam, maka setelah dia mengambil alih peranan imam, dia hendaklah membaca qunut pada rakaat keduanya. Ini kerana itulah tempat yang sepatutnya imam pertama membaca qunut. Dia tidak boleh membaca qunut pada rakaat terakhirnya, rakaat keempat. So bila kita sebut hendaklah ini hendaklah difaham dengan makna sunat juga. Sebab apa? Sebab qunut tu hukumnya sunat. Jadi bila perkataan hendaklah tu pun hendaklah dalam bentuk sunat, kan. Jadi makmumnya solat zuhur, imamnya solat subuh, ikut daripada awal. Kita katakan dua-dua qadha lah, senang cerita kan, dua-dua qadha. Jadi bila dua-dua qadha, makmum yang lain dalam ramai-ramai tu semua solat subuh, semua dah timbul kesedaran kita dulu banyak sungguh tinggal solat, kita pakai qadha ramai-ramai berjemaah boleh kan. Contoh kan, boleh tak nak qadha secara berjemaah? Boleh ya kan, nak qadha secara berjemaah kan. Lalu mereka pun setujulah kita qadha sembahyang subuh. Qadhanya waktu mana? Qadhanya di luar waktu subuh dah, sebagai contoh kan, pukul 11 pagi sebagai contoh sembahyang. Jadi ada dalam seorang tu dia kata dia subuh dulu dia tak rajin tinggal, tapi dia dah rajin tinggal solat zuhur. Contohnya kan. Jadi dia nak ikut sembahyang zuhur lah, kan, dia nak ikut sembahyang zuhur. Jadi dia pun ikut, orang lain semua ikut sembahyang subuh kan, imam pun sembahyang subuh, qadha belaka, senang cerita kan, qadha belaka. Maka tiba-tiba imam batal solat. Bila imam batal solat, maka imam pun lantik dia untuk menjadi imam kan, lantik dia untuk menjadi imam. So bila lantik dia untuk menjadi imam, maka dia hendaklah dengan erti kata sunat. Kalau nak baca qunut, kalau nak baca qunut, janganlah dia baca qunut nanti habis sampai rakaat keempat, di ujung pun nak baca qunut kan. Jadi kalau baca qunut, dia kena baca qunut pada rakaat kedua, meraihkan makmum lain yang mengikut tu. Makmum lain sembahyang subuh kan, maka pada rakaat yang kedua itu dia pun baca qunut walaupun dia sembahyang zuhur. Tidak mengapa. Sebab apa? Sebab dia mengambil alih tempat imam. Dia mengambil alih tempat imam yang batal sembahyang tadi. Okey. Maka dia pun baca qunut. So bila dia baca qunut, habis saja dia baca qunut, dia rukuk, dia sujud, kemudian dia pun duduk untuk membaca tahiyat awal dia. So dia duduk untuk baca tahiyat awal dia. Makmum yang lain ikut dia, yang sembahyang subuh juga itu baca tahiyat akhir. Kan baca tahiyat akhir sebab 2 rakaat dia kan baca tahiyat akhirnya. Maka apabila dia sudah baca tahiyat awalnya, maka dia pun bangun. So bila dia bangun, maka makmum yang lain boleh bermufaraqah, kemudian memberikan salam. Okey, boleh mufaraqah, memberikan salam. Saya kalau tak silap saya ada baru terjumpa ada pandangan mengatakan kalau dalam kes rakaat yang imam itu lebih, rakaat yang imam tu lebih, kalau tak silap saya lebih baik dia mufaraqah makmum itu. Kalau tak silap saya lah, mungkin nanti saya cek balik lah. Dulu saya tengok dalam kitab Majmu', saya lebih baik bagi makmum dia bermufaraqah pada ketika itu kan, sebab imam dah lagi dua lagi dia tunggu kan, jadi dia mufaraqah, dia bersalam lah kan. Itu kalau kes makmum yang menggantikan imam solat subuh, makmum solat zuhur. Okey, habis itu kemudian seterusnya, makmum tidak perlu mengubah niat mengikut imam yang baru. Apabila imam yang asal keluar daripada solat lalu diganti oleh imam yang baru, maka mengikut pendapat yang sahih, para makmum tidak disyaratkan berniat mengikut imam yang baru. Ini kerana imam yang baru itu menggantikan imam yang lama, di mana para makmum telah pun berniat mengikut imam sebelum itu. Hukum ini terpakai pada semua solat, termasuklah solat Jumaat.
Jadi kalaulah kita jadi makmum, tiba-tiba imam batal sembahyang, kemudian dia lantik Bilal sebagai contoh ganti dia, kita yang jadi makmum ni tak payah nak ubah niat, aku ikut Bilal pula, tak payah, terus saja kan. Tadi aku ikut imam, sekarang aku ikut Bilal pula, tak payah lagi kan. Terus sembahyang macam biasa saja, ikut imam yang baru menggantikan itu. Tak kira lah sama ada solat itu solat jemaah yang 5 waktu biasa ke, ataupun solat sembahyang Jumaat pun tak perlu kita nak mengubahkan niat mengikut imam mana kan. Tetap je kita kekal sebagaimana biasa ya. Baik. Seterusnya lagi, imam baru boleh dilantik oleh makmum atau dia naik sendiri menjadi imam. Bila imam tu batal sembahyang, maka dia boleh pilih seseorang untuk ganti dia. Ataupun kadang-kadang berlaku juga imam dia batal, dia tak tahu nak buat apa. So dia tak tahu nak buat apa, dia keluar begitu saja kan. Dia keluar begitu saja. So bila dia keluar begitu saja, makmum nak buat macam mana kan? Makmum boleh salah seorang daripada mereka itu volunteer untuk naik sendiri. Sebab itu kalau orang yang di belakang imam ni, dia kena ada sedikit pengetahuan. Kadang-kadang imam dia tak lantik pun, dia terus keluar begitu saja, maka makmum yang ada di belakang imam tu, ataupun kalau bukan makmum di belakang imam, kalau ada makmum yang lain yang faham ni, dia boleh tampil sendiri untuk menjadi imam. Maka bila dia tampil sendiri untuk jadi imam, makmum yang lain pula boleh pilih nak ikut ke tak nak ikut, boleh pilih kan. So kalau tak nak ikut, mufarakah lah, sembahyang sendiri je lah kan. Kalau nak ikut, terus saja ikut kan, terus saja ikut. Jadi eloknya kalau keadaan yang imam tak lantik tu, mungkin kadang-kadang imam pun dia tak tahu nak buat macam mana kan. Dia berlaku begitu. Saya pun pernah terjadi kepada saya berada di belakang seseorang yang menjadi imam, tiba-tiba imam batal, kemudian dia pun berhenti. Dia tak keluar, cuma dia berhenti, dia pusing. Kita faham dia batal sembahyang lah. Dia pun tak tarik kita, tapi dia agak keluar daripada kawasan sejarah dia. Kita faham, saya pun terus melangkah ke hadapan lah. So kalau ada seseorang yang buat begitu di belakang imam, makmum yang lain otomatik dia boleh faham sendiri, betul tak? Makmum lain otomatik akan faham sendiri. Apatah lagi bila kita melangkah tu, terus kita time itu kira time rokok, kita melangkah ke depan, kita Allahu Akbar, otomatik insya-Allah makmum lain faham, dia akan ikut kan. Tapi nak ada orang yang berani pergi tampil sendiri tu, oleh kerana dia tidak dilantik. Jadi kalau tuan-tuan berlaku begitu, untuk tuan-tuan menjaga jemaah, maka tuan-tuan salah seorang yang berada di belakang tu kena berani langkah ke hadapan dan kontrol, ambil alih kan. Di mana dia berhenti tadi habis dah baca Fatihah apa semua, kemudian nak rokok kan, bagi contoh, tuan-tuan tampil ke hadapan, Allahu Akbar kan, rokok kan, bawa makmum pun rokok ikut, insya-Allah makmum faham. Baik. Jadi boleh dipilih oleh imam dan boleh melantik diri sendiri, dan makmum yang lain pula boleh pilih nak ikut boleh, tak nak ikut boleh kan. Kalau tak nak ikut, mufarakah niat sendiri je, maka teruskan, habiskan sendiri-sendiri. Kalau nak ikut, teruskan dengan imam yang baru, tanpa perlu mengubah niat mengikut imam yang baru pula ya. Baik. Jika imam batal solatnya lalu dia keluar begitu saja tanpa melantik seorang di kalangan makmum untuk menggantikannya, maka para makmum yang lain boleh mengisyaratkan kepada seorang di kalangan mereka untuk naik menjadi imam. Inilah cara pelantikan yang lebih baik berbanding pelantikan yang dibuat oleh imam yang lama. Dalam pada itu, jika tiada sesiapa yang berikan isyarat supaya seorang naik menggantikan imam yang lama, maka tidak mengapa seorang di kalangan makmum tampil ke hadapan untuk menjadi imam walaupun tidak dilantik oleh siapa. So maknanya ada 3 cara. Satu, imam tu lantik. Yang kedua, di kalangan makmum tu melantik. Di kalangan makmum itu melantik seseorang, isyarat lah, dia tolak ke kan, agak-agak boleh faham lah kan. Sebagai contohnya, duduk sebelah dia pun quick, kita kata quick lah, kawan dia faham, kawan tu ke hadapan mengisyaratkan. Isyarat ni tak ada lah macam mana cara nak isyarat agak-agak yang orang boleh faham lah kan. Tapi kalau memerlukan kepada pergerakan anggota, jagalah, janganlah pergerakan anggota tu lebih daripada pergerakan 3 kali berturut-turut kalau anggota yang besar kan, bagi contoh kan. Ni kalau kita
Betul pula buat betul. Jangan buat betul lah kan. Buat betul mana pergerakan anggota kita 3 kali berturut-turut kan. Jadi memadai kalau boleh tak kalau dia isyarat dia duduk di hujung, dia duduk di hujung. Orang lain yang duduk dekat seorang Bilal tu mungkin tak kenal Bilal, tapi dia kenal orang ni yang pandai kan. So dia duduk di hujung, dia pun parti Bilal kan, parti Bilal injik mata boleh lah kan, contoh lah kan. Agak-agak isyarat yang boleh difahamkan, ataupun dia angkat tangan, bila orang tu faham maka orang tu boleh tampil. Isyarat. So isyarat, apa cara isyarat yang boleh dipahami, boleh dipahami, itu maknanya perlantikan oleh di kalangan makmum sendiri. Tapi kalau duduk sebelah dia tolak dia tolak, kalau tu faham terus pergi, itu isyarat juga kan. Sebab apa isyarat ni? Sebab tak boleh nak cakap, sebab semua tengah sembahyang, tak boleh nak cakap kan. Jadi dengan cara isyarat lah. Kemudian kalau isyarat pun tidak, imam pun tidak lantik, orang lain pun tidak bagi isyarat, maka pada ketika itu tak dapat tidak sesiapa yang mengetahui dia lantik diri dia sendiri kan. Kita yang langkah sendiri, maka orang lain terserah nak ikut, tak nak ikut sudah kan. Kan. Jadi kebiasaannya orang ikutlah kan, kebiasaannya orang ikut. Kemudian seterusnya, makmum boleh memilih sama ada mengikut imam yang baru atau solat sendiri. Baru saya sebut, makmum boleh pilih. Setelah berlaku penggantian imam, di mana imam yang baru telah berada di hadapan, maka makmum boleh memilih sama ada nak mengikut imam itu atau tidak. Jika mahu, makmum boleh mengikutnya, ataupun jika mahu dia boleh solat sendiri je, sambung tarawih sendiri kan, terserah pada dia. Dia nak ikut boleh, tak nak ikut sudah kan. Baik, seterusnya, ini banyak sangat masalah-masalah penggantian imam ni kan. Boleh berlaku penggantian imam dengan kerap dalam satu solat. Setelah imam pengganti mengambil kedudukannya di hadapan, maka makmum boleh memilih sama ada hendak meneruskan solat mereka dengan mengikut imam itu atau meneruskan solat secara bersendirian. Tadi kita dah beritahu, bila imam naik ke depan ganti, makmum yang di belakang terserah, dia nak ikut boleh, dia nak sambung seorang diri pun boleh kan. Apabila imam pengganti telah mengambil kedudukannya di hadapan, tiba-tiba terjadi hadas kepadanya, maka dibenarkan kepada makmum yang lain pula untuk tampil ke hadapan menjadi imam. Demikian juga halnya jika pengganti yang baru berlaku hadas, maka boleh pula orang lain menggantikannya. Namun apabila terjadi banyak kali penggantian imam tersebut, maka semua imam pengganti itu hendaklah mengikut susunan solat imam yang pertama sekali. Hal ini dinyatakan oleh Al-Baghawi dan ulama selainnya. Naik seorang imam, tiba-tiba batal dia sembahyang pula kan, tarik pula seorang lagi kan, batal pula dia sembahyang lagi. Berapa kali lah nak gantilah kan, berapa kali lah nak gantilah. Tetapi kena ikut aturan imam yang pertama sekali. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau di kalangan ramai-ramai itu makmum tu semua ikut imam yang pertama lebih awal, tak ada masalah lah kan. Contohnya naik seorang, imam batal, tarik seorang makmum yang ikut dia daripada awal tadi, tak ada masalah lah, aturan dia sama kan, aturan dia sama kan. Lepas tu dia pula batal pula, tarik seorang makmum yang masbuk contoh kan, tarik seorang makmum yang masbuk. So bila makmum yang masbuk, dia baru waktu itu berada pada rakaat yang kedua, padahal dia baru masuk rakaat pertama. Maka dia bila dia jadi imam, dia kena ikut aturan imam pertama. Jadi rakaat pertama pun dia pun duduk baca tahiyat juga kan. Itu sebab apa? Sebab dia kena ikut aturan solat imam yang pertama, bukan sebab tuntutan kepada dia untuk baca tahiyat tu, kerana dia mengambil alih tempat imam ya. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, tiba-tiba rakaat pertama kita baca tahiyat awal dengan sengaja, bukan lupa, tak boleh, batal kan, tak boleh kan, pasal kita melakukan benda yang tak disyariatkan kan. Tapi oleh kerana ini dia menggantikan imam, dia kena ikut aturan imam yang pertama. Kemudian imam pertama boleh kembali sebagai imam apabila imam pengganti berlaku hadas. Tu dia punya fleksibel kan. Apabila imam yang asal berlaku hadas menampilkan salah seorang makmum sebagai penggantinya, maka dia boleh kembali semula menjadi imam jika imam pengganti itu juga berlaku hadas.
Maksudnya dia memulakan solatnya semula dengan mengikut imam yang menggantikannya. Kemudian dia naik semula menjadi imam. Keadaan ini terjadi apabila imam pertama kembali ke tempat solat dalam keadaan telah bersih daripada hadas dan solat itu masih belum selesai, lalu imam yang menggantikannya pula berlaku hadas. Boleh pula. Pasti sambung balik. Tadi dia berhenti, lepas tu dia ambil balik pula pun boleh, kan? Ini kita nak cerita, kita nak beritahu kita boleh je. Dari sudut praktiknya tak berlaku. Tak berlaku kan? Dari sudut praktiknya tak berlaku, kan? Dan kita kata kalau ada orang buat boleh, kan? Kalau ada orang buat boleh. Bukan kita tak berlaku, jarang sangat berlaku, ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, makmum yang masbuk menyelesaikan baki rakaat mereka secara berjemaah. Ini macam ni pula. Apabila dalam satu jemaah terdapat beberapa orang makmum yang masbuk, kemudian imam beri salam, maka para makmum yang masbuk itu boleh menyempurnakan baki solat mereka sendirian atau menampilkan di kalangan mereka seorang untuk naik menjadi imam. Menurut pendapat yang asas, solat mereka sah jika mereka melakukan demikian. Ada seorang telefon saya, tak ingat, orang meninggal lah, orang yang tanya saya tu dah meninggal, rahimahullah. Jadi dia pernah telefon saya, tanya, dia tak ada seorang ustaz dia kata dia ikut jadi masbuk, kan, sama-sama masbuk. Lepas tu sudah imam bagi salam, bangun dia pergi ikut pula kawan dia yang dia sama-sama dengan dia tadi, kan. Mereka tadi sama-sama masbuk, contohnya datang pada rakaat yang kita katakanlah datang pada rakaat yang akhir sebagai contoh, kan. Imam dapat imam duduk tahiyat akhir, mereka pun sama-sama takbir Allahu Akbar, duduk, kan. Lepas itu imam bagi salam, bangun. So bila bangun, ada orang duk perhati. Bila perhati, rupanya ada seorang simpulan ni, dia ikut pula kawan dia, padahal mereka tadi sama-sama masbuk, dia ikut kawan dia. Dia telefon, ada seorang dia telefon saya, boleh ke buat macam tu? Dia rasa pelik. Dan yang dia mengadu pula tu sebab dia tak berani nak tanya tu, sebab yang buat tu ustaz. Kan. Saya kata boleh. Oh tu ke? Boleh, kan? Boleh, kalau dia yalah, mungkin dia nak seragam dengan kawan dia, kan. Kita dah semai sama-sama, kita berhenti sama-sama dah kot, kan. Kita main sama-sama, kita berhenti sama-sama, walaupun kita naknya kalau kita sama sendiri-sendiri, kita dah dapat jemaah dah, kan. Kita dah dapat jemaah dah, tapi tak tahulah pasal apa dia nak sambung sekali. Saya katakan boleh. Jadi inilah jawapan kita hari ni, kan. Ni kita baca ni, makmum yang masbuk menyelesaikan baki rakaat mereka secara berjemaah, kan. Apabila satu jemaah terdapat beberapa makmum yang masbuk, kemudian imam memberi salam, maka para makmum yang masbuk itu boleh menyempurnakan baki solat mereka sendirian, kan. Masing-masing imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mereka pun bangun untuk menyempurnakan baki rakaat yang masih tinggal itu. Mereka boleh sambung sendiri-sendiri, ataupun dia tak mau nak sambung sendiri, dia nak ikut kawan dia pun boleh juga, kan. Boleh juga. Jadi menurut pendapat yang asah, solat mereka sah jika mereka melakukan demikian. Tapi kalau dia nak ikut, dia kena ada niat lah, dia kena ada niat mengikut imam lah. Kena niat mengikut tu, maknanya dalam hati dia lah, dalam hati dia mengikut imam kawan dia ni, kan. Ya, dia nak pergi ke depan ke, tak mau pergi ke depan ke. Sekarang ni kalau dia nak pilih, kalau dia melantik, kalau dia nak pergi ke depan pun boleh, kan. Ataupun tak mau nak pergi, ini kalau ramai-ramai dia nak pergi ke depan pun boleh. Kalau dia tak pergi ke depan, tiba-tiba seorang tu ikut akan ikut tanpa orang tu mengetahui. Sebagai contoh, orang tu nak pergi ke depan, orang tu tak tahu pun kawan ni simpulan ni pergi ikut, kan. Boleh tak orang tu nak ikut? Boleh, walaupun kawan tu tak tahu. Sebab apa? Sebab makmum, kalau dia ikut imam tu tak tahu pun, makmum sah jadi makmum, betul tak? Kan. Imam tak tahu pun kita ada orang ikut dia, kan. Sebab apa? Sebab imam tak disyaratkan berniat imam. Yang penting makmum tu kena tahu. Oleh kerana tu makmum disyaratkan berniat makmum, betul tak? Kan. Jadi oleh kerana tu, kalau kita terserahlah, kalau kata mereka nak buat ramai-ramai, kemudian nak tampil seorang tu naik ke depan pun boleh, kan, naik depan.
Tapi yang kes saya cerita tadi, mungkin saya pun tak dapat gambaran, mungkin 2 orang saja kot kan, 2 orang duduk sebelah menyebelah kan. Jadi orang lain duduk perhati, apa hai dia ni, sama-sama masbuk, tiba-tiba tengok rokok sekali, bangun sekali, tidak sekali kan. Jadi orang tanya masalah tu. Zaman PKP ni bukan kata tidur je kunci jam, kuliah pun kunci jam. Ni saya dah kunci jam ni ya, mana ada lebih kurang 3 minit lagi lah kan. Baik, okey, malam ni kita habis dah bab istikhlaf ni, lama sangat dah. Makmum boleh bermufaraqah daripada imam sama ada bersebab atau tidak bersebab. Baik, seorang makmum tidak terikat untuk meneruskan solatnya bersama imam dari awal sampai akhir. Oleh itu, apabila dia berniat mufaraqah, yakni berpisah daripada imamnya, lalu menyelesaikan baki solatnya secara bersendirian, maka solatnya sah. Dalam hal ini, solat itu sah sama ada dia bermufaraqah kerana adanya keuzuran atau tiada sebarang keuzuran. Tetapi jika makmum bermufaraqah tanpa keuzuran, maka luputlah fadilat jemaahnya. Keharusan bermufaraqah ini berdasarkan pandangan yang mengatakan solat jemaah itu bukannya fardu ain, sebaliknya ia adalah sebagai satu fadilat. Oleh itu, seorang yang solat jemaah boleh meninggalkan fadilat tersebut, yang ini tidak berdosa. Ia samalah seperti seorang yang solat sunat sambil berdiri, kemudian di pertengahan solatnya dia memilih untuk solat sambil duduk, sama ada terdapat keuzuran ataupun tidak. Muaz radhiyallahu anhu pernah menjadi imam dengan memanjangkan bacaan, lalu seorang makmum solat secara bersendirian. Perkara ini diberitahu kepada Nabi SAW dan Nabi tidak membantahnya. Baik, ini kes mufaraqah. Ini bukan istikhlaf lah, ini bukan masalah istikhlaf, bukan masalah menanti imam. Kita nak mufaraqah daripada imam, kena ada sebab ke ataupun boleh tanpa sebab? Boleh tanpa sebab pun boleh kita bermufaraqah. Tak ada apa-apa uzur apa, tiba mula ikut imam, tiba-tiba tengah-tengah tak jadi ikut imam, lalu kita niat dalam hati sekarang saya mufaraqah, mana ataupun sekarang saya tak ikut imam lagi, ataupun sekarang saya sembahyang sendiri, itu niat mufaraqah. Maka kita boleh menghabiskan, walaupun tidak ada uzur apa, kita boleh menghabiskan solat kita tu. Cuma beza dia, kalau tidak ada uzur apa-apa, kita mufaraqah, kita tak dapatlah pahala berjemaah, walaupun daripada awal tadi kita niat berjemaah kan, kita tak dapat pahala berjemaah. Tetapi kalau kita bermufaraqah disebabkan oleh sesuatu keuzuran, walaupun keuzuran itu tak besar pun, sebagai contohnya imam meninggalkan baca surah saja kan, itu pun dikira sebagai satu keuzuran yang boleh mufaraqah juga kalau kita nak mufaraqah kan. Dia tak mau, dia tak puas hati, dia nak baca surah juga, imam meninggalkan baca surah ya kan, patutnya ikut je lah kan. Tapi dia, kalau kata dia bermufaraqah atas sebab itu, kerana imam meninggalkan benda-benda yang sunat saja, dia mufaraqah atas sebab itu, dia masih juga mendapat pahala berjemaah lagi. Dia masih juga dapat pahala berjemaah. Tapi kalau kata dia mufaraqah saja-saja aja, tak ada apa-apa, saja-saja kan, maka hilanglah pahala berjemaah dia, jadilah sembahyang tu sembahyang seorang diri, walaupun pada mula tadi dia sembahyang secara berjemaah. Maka oleh kerana itu bermufaraqah ini boleh sama ada bersebab ataupun tidak bersebab ya. Tapi kalau bersebab, maka kalau ada keuzuran kita dapat lagi pahala berjemaah itu. Hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW, Muaz radhiyallahu anhu. Apabila dia mengimamkan jemaah di kampung halaman dia, maka dia panjang, bacaan dia panjang, maka ada seorang lelaki itu dia ada urusan pekerjaan, maka dia pun meneruskan sembahyang seorang diri. So bila dia meneruskan sembahyang seorang diri, hal itu diberitahu kepada Rasulullah SAW. Di situlah Rasulullah SAW menegur Muaz, "Afattanun anta ya Muaz, apakah kamu nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Apabila kamu mengimamkan manusia, hendaklah kamu ringkaskan solat. Dan kalau kamu sembahyang seorang diri, panjanglah sebanyak mana kamu nak panjang pun kan." Jadi maksud ringkaskan solat itu bukanlah kita faham ringkas ni maknanya inna atayna ala kalau kita kan, itu ringkas cara kita kan. Tapi ringkas secara yang Rasulullah beritahu, bacalah ayat seumpama sabbihisma rabbikal a'la, itu ringkaslah contoh kan. Jadi penilaian yang Rasulullah buat tu, maknanya kalau ringkas tu bukanlah ringkas tu sampai satu ayat dua ayat saja kan. Jadi kalau kita orang baca sabbihisma rabbikal a'la, itu maknanya dia telah ringkas lah tu. Jadi jangan kita baca sampai satu surah Al-Baqarah ataupun setengah surah ataupun 1/4 pun panjang kan, contoh.
Jadi imam apabila dia mengimamkan manusia, maka cuba dia ringkaskan, meraihkan makmum yang pelbagai. Oleh kerana itu bermufaraqah itu boleh. Maka kita tanya diri kita, mengapa kita mufaraqah? Kalau kita bermufaraqah itu ada sebab, ada keuzurannya. Sebagai contohnya, imam meninggalkan sesuatu yang walaupun sunat, maka kita nak baca. Jadi kita tak puas kalau tak baca surah, lalu kita nak baca juga, maka kita bermufaraqah, masih lagi dapat pahala berjemaah. Tetapi kalau dia tidak bermufaraqah, dia meneruskan, mungkin dia mendapat lebih lagi fadilat dia, pasal dia meneruskan sampai habis, kan. Mungkin kita tak puas hati situ aja, tapi nak ceritanya fadilat berjemaah tu masih dapat. Bandingannya macam ni lah. Fadilat berjemaah ni, seorang tu dapat setakat mana bila dia sempat bersama imam. Kita dah beritahukan dulu kan, selagi imam belum menyebutkan perkataan, ingat lagi tak? Kum, ingat lagi tak? Saya tak ada beritahu sini lah. Tak ada? Tak belum beritahu lagi? Baik. Kita ni dapat berjemaah bila kita datang, imam duduk tahiyat akhir, lalu kita pun takbir. Allahu, imam dah assalam, kan, kita Allahu, kan, Allahu, imam dah assalamu, kan, hu kita dengan mu dia, kan, akbar, kita dah habis bar, imam barulah selepas itu menyebutkan alaikum, dapatlah fadilat berjemaah. Pasal bar kita habis dulu sebelum kum imam. Boleh nampak tak? Maknanya selagi mana walaupun imam dah sebut assalam, tiba-tiba kita sempat Allahu akbar, imam pula baca slow, assalamu alaik, kita cepat, kan, Allahu akbar, kan, imam belum kum, kita dah bar, maka dapatlah fadilat berjemaah. Tapi jangan kita duduk lagi lah, sebab kita tak dapat dah imam dah bagi salam, kita terus sambung berdiri je lah sembahyang, kan. Tapi sama tak fadilat itu dengan orang yang daripada awal? Sudah tentulah tak sama, kan, sudah tentu tak sama. Tapi dari sudut berjemaah, dapat fadilat berjemaah. Kemarin nak banding dengan orang yang dapat daripada awal, sudah tentulah ada perbezaannya. Maka demikian jugalah kalau orang mufaraqah, masa imam tinggal tak baca surah dia nak mufaraqah, dia dapatlah fadilat. Tapi adakah sama dengan orang yang tetap juga setia bersama imam sampai ke akhir? Sudah tentulah tidak sama. Baik. Jadi saya rasa sebagai itu je dulu kita PKP ni dibenarkan sampai masuk waktu ni, mentelajak ada 3 minit. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr.